أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله العظيم. Surah Az-Zumar ayat ke-68. Saya hormati para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di dalam tazkirah ringkas sempena dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan akan menambahkan lagi niat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu perjalanan yang Allah Taala rancangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara peristiwa yang perlu kita beriman dan wajib kita percaya bagi setiap seluruh umat Islam agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, Allah Taala menceritakan perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa Allah Taala ceritakan kepada kita dalam hal keadaan perjalanan tersebut Allah Taala yang merancangkan perjalanan. Dia berbeza dengan perjalanan penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tengok perjalanan penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjalan nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan Nabi sendiri yang merencanakan perjalanan tersebut. Kalau kita tengok peraturan ataupun aktiviti dan juga rancangan di sepanjang perjalanan daripada Mekah ke Madinah direncanakan ataupun dirancang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Akan tetapi perbezaan perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, iaitu satu perjalanan yang telah dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah kalau kita tengok, mana mungkin hari ini dengan akal dan fikiran kita boleh terima. Nah, di dalam suatu perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa ataupun daripada Mekah ke Palestin, nah dalam jarak 1200 km lebih. Nah, mana mungkin Nabi dapat berjalan, kemudian naik pula ke dalam peristiwa Mi'raj, naik menghadap Allah Ta'ala, turun semula ke Palestin, kembali semula ke kota Mekah. Mana mungkin dalam jarak perjalanan tersebut hanya diperuntukkan kepada Nabi SAW dalam suatu malam. Akan tetapi inilah kelebihan yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada baginda Nabi SAW. Nah, dan ini juga perkara yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Sejauh mana kita nak beriman dan kita nak percaya apa yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Nah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya nak sentuh di sini, ketika mana di dalam perjalanan tersebut, selain daripada baginda Nabi SAW melihat syurga ataupun neraka, dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti mana Allah Taala sebut di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Nah, Allah Taala kata, bila mana kami membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Nah, di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tidak ada tujuan yang lain melainkan kata Allah, linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjuk segala kebesaran-kebesaran kami. Nah, di antara kebesaran-kebesaran yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ataupun yang Allah Ta'ala memperlihatkan kepada baginda, iaitu satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Selain daripada syurga, selain daripada neraka, Allah Ta'ala mempertontonkan kepada Nabi satu benda yang bernama As-Sur. Bila mana Nabi melihat As-Sur ini, Nabi turun setelah mana selesai peristiwa Isra' dan Mi'raj, lalu para sahabat dapat melihat bagaimana perubahan Nabi. Nah, seperti mana di dalam riwayat yang diceritakan oleh para sahabat. Nah, para sahabat kata setelah mana Nabi turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kami lihat satu perubahan yang drastik
yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan baginda melipat kali gandakan amalan baginda daripada sebelum-sebelum ni. Maka kata para sahabat, kami bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah sehingga mana perubahan yang drastik yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat dan para sahabat perasan perubahan tersebut. Maka bila mana mereka bertanya, ya Rasulullah, sebab apa bila mana kamu balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kami nampak satu perubahan yang ketara buat kamu. Kami tengok kamu melipat kali gandakan amalan kamu, ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi menceritakan kepada para sahabat. Nabi kata, wahai para sahabat, selain daripada Allah Ta'ala memperlihatkan kepada baginda tanda-tanda kekuasaan Allah, iaitu syurga dan juga neraka, Nabi telah memperlihatkan kepada baginda satu benda yang bernama As-Sur. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa As-Sur? Wahai Rasulullah, sur tu apa? Maka ketika inilah Nabi membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar yang saya baca pada awal pertemuan tadi. Apa yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran bila mana Allah Taala mengarahkan kepada malaikat untuk ditiupkan As-Sur ini, maka akan berlaku kehancuran di atas muka bumi Allah, dan apabila ditiup kali yang kedua, maka ketika itu manusia akan dibangunkan semula menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika inilah baru Nabi sebut kepada para sahabat, dan para sahabat memahami apa yang dimaksudkan dengan As-Sur itu. Kalau di dalam bahasa kita hari ini kita sebut sebagai sangkakala. Maka ayat inilah Allah Ta'ala seringkali mengulangi di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah An-Naba. Allah Ta'ala kata, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wahai sekalian umat manusia, bila mana nanti Allah Ta'ala mengarahkan kepada malaikat untuk meniupkan sangkakala, maka ketika itu manusia akan dibangunkan semula dan berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Yasin. Allah Ta'ala kata, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Bila mana ditiupkan sangkakala, maka ketika itu manusia akan dibangunkan semula oleh Allah dan mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini yang disebut acap kali Allah Taala mengulangi perkara ini di dalam Al-Quran. Tidak ada tujuan lain melainkan dengan tujuan Allah Taala nak hari ini manusia mereka mengambil berat tentang perkara tersebut. Maka muslimin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, ini di antara satu perkara yang besar yang mana ya Allah Ta'ala cerita banyak di dalam Al-Quran. Tiupan sangkakala yang Nabi tengok di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, apa yang disebut oleh Allah Ta'ala akan berlaku sebanyak 2 kali. Perkara yang pertama, iaitu bila mana ditiupkan sangkakala buat kali yang pertama, ketika itu berlakulah kiamat di atas muka bumi Allah. Berlaku kiamat di atas muka bumi Allah Ta'ala ni satu perkara yang teramat dahsyat. Kalau kita tengok misal contoh hari ni, yang kita digembar-gemburkan ataupun yang seringkali hari ni kita sedang berjaga-jaga daripada terkena daripada virus COVID-19. Ini di antara satu perkara, satu virus yang mana Allah Ta'ala tentukan kepada kita dalam bentuk yang kecil. Kita tak nampak virus ni. Akan tetapi dengan sebab virus ini yang begitu kecil dapat menghancurkan manusia, dapat menjatuhkan ekonomi sesebuah negara, dapat menghilangkan pekerjaan, dapat merosakkan segala apa sahaja yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila mana malaikat meniup sangkakala, iaitu kedahsyatan hari kiamat yang berlaku kepada umat manusia. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang pentingnya yang Nabi nak sebut kepada para sahabat? Wahai para sahabat, bila mana Allah Ta'ala bagi Nabi tengok As-Sur tadi ni, bila mana Nabi lihat sahaja As-Sur tersebut, kata Nabi SAW, sangkakala itu sudah pun berada kepada malaikat Israfil, cuma untuk menerima arahan daripada Allah untuk meniup sahaja sangkakala tersebut. Peristiwa ini yang berlaku semenjak 1400 tahun yang lalu. Nabi dah dapat lihat, Nabi dah tengok sangkakala ini sudah pun berada di mulut malaikat Israfil. Apatah lagi hari ini muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita sama-sama apa yang berlaku di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu tanda-tanda awal
yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hari kiamat sudah pun dekat dengan kita. Nah, maka hari ini sama-samalah dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita banyak mendoakan agar Allah Ta'ala mengangkat semula ujian ini, dan jangan lupa minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala mematikan kita sebelum datangnya kiamat, dan minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala mematikan kita bukan dengan bala Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi golongan manusia yang beriman kepada Allah dan bertambah keimanan kita melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita mengharapkan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah agar kita menjadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah cukup sekadar itu dulu. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.